Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bahawa Nabi SAW bersabda, akan dikeluarkan dari neraka, yakni satu kumpulan orang dari neraka dengan syafaat, seperti mana dalam hadis-hadis akan datang disebutkan yukhraju qaumun. Sini pun mengikut satu nuskhah, mengikut beberapa nuskhah lain yang lain lah, dia sebut qaumun, maknanya naib fa'il dia tu tidak ada di sini, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan akan dikeluarkan satu kumpulan orang dari neraka dengan syafaat. Mereka seperti sa'arir, yakni mentimun kecil. Qultu, saya berkata, apa itu sa'arir? Beliau berkata, dhaghabis. Wa kana, perawi ini yakni Amr bin Dinar telah gugur mulutnya, bukan gugur mulutnya, gugur gigi dia, gigi dia tu gugur. Ini termasuk dalam mimbabi itlaqil mahal wa iradatil hal. Faqultu li Amr bin Dinar, saya pun berkata kepada Amr bin Dinar, hai Aba Muhammad, engkau telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, akan dikeluarkan dengan syafaat dari neraka. Beliau menjawab, ya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, baginda bersabda, satu golongan akan dikeluarkan dari neraka setelah mereka terkena api, selaran api neraka. Lalu mereka dimasukkan ke dalam syurga. Ahli syurga memanggil mereka, menamakan mereka al-jahannamiyin, yakni orang-orang bekas neraka jahannam. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW bersabda, apabila ahli syurga telah masuk ke dalam syurga dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, Allah berfirman, sesiapa yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi iman pun, fa'akhrijuhu, kamu keluarkannya, yakni dari neraka. Maka dikeluarkanlah mereka dalam keadaan mereka telah hangus, wa'adu humaman, dan mereka telah menjadi arang. Lalu dicampakkan mereka ke dalam sungai kehidupan, terus tumbuh mereka seperti tumbuhnya biji benih yang dibawa arus banjir, atau baginda bersabda seperti biji benih yang dibawa oleh lumpur banjir. Nabi SAW bersabda, tak pernahkah kamu lihat, alam tarau, tidakkah kamu lihat atau tak pernahkah kamu lihat bagaimana biji itu tumbuh menguning dan meliuk-liuk, berlingkar-lingkar ataupun meliuk-liuk keluarnya itu. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, perawi Abu Ishaq ni meriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat nanti ialah seseorang yang diletakkan di tengah tapak kakinya satu biji ataupun satu bara, seketul bara, yaghli minha dimaghu, yang mana bergelegak otaknya kerananya. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir lagi, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat nanti ialah seseorang yang pada tengah tapak kakinya itu ada dua ketul bara api, yang mana otaknya bergelegak kerananya, seperti mana bergelegaknya periuk al-mirjal
periuk dari tembaga, yakni sesuatu yang berada dalam periuk itulah, bergelegaknya sesuatu yang berada dalam periuk dari tembaga itu. Wal qumqum, dan periuk dari kaca. Ini kalau mengikut setengah nuskah lah wal qumqum, bukan bil qumqum. Tapi kalau dalam nuskah kita ni bil qumqum, mana seperti mana bergelegaknya periuk, yang mana tengkuk periuk itu kecil, macam balang, yang mana tengkuk dia tu kecil, bawah ni besar. Gelegak dia macam mana. Itu kalau kita kata bil qumqum. Seterusnya riwayat daripada Adi bin Hatim bahawa Nabi SAW menyebutkan neraka. Terus baginda melarikan mukanya dan meminta perlindungan dengan Allah darinya. Kemudian baginda menyebutkan lagi neraka, lalu melarikan mukanya. Di samping baginda meminta perlindungan dengan Allah darinya. Kemudian baginda berkata, ittaqun nar, elakkan dirimu dari neraka, walaupun dengan secebis buah tamar. Dengan secubit ataupun secebis buah tamar, yakni dengan bersedekah secebis ataupun secubit buah tamar. Faman lam yajid, sesiapa yang tidak mendapati walaupun sebanyak itu, fabi kalimatin tayyibah, maka hendaklah dia hindari neraka dengan ucapan yang baik. Seterusnya diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW ketika mana disebutkan di hadapan baginda pakciknya Abu Talib. Baginda pun bersabda, mudah-mudahan syafaatku akan berguna kepadanya pada hari kiamat nanti. Diletakkan dia di tempat yang tohor, tempat neraka yang cetek. Neraka hanya sampai kepada buku lalinya sahaja, itu pun sudah menggelegak ibu otaknya. Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menghimpunkan manusia pada hari kiamat nanti. Mereka akan berkata, alangkah baik kalau kita meminta pertolongan sesiapa menghadap Tuhan kita, supaya Tuhan meringankan kita dari siksaan di tempat ini. Mereka pun pergi kepada Adam. Mereka berkata, engkaulah orang yang Allah telah menciptakanmu dengan tangannya dan telah meniupkan ke dalammu ruhnya, dan dia memerintahkan malaikat, lalu mereka bersujud kepadamu. Oleh itu engkau tolonglah kami menghadap Tuhan. Adam berkata, bukan masaku untuk kamu, bukan masaku untuk kamu, yang sekarang ini. Wa yadhkuru khati'atahu, dia menyebutkan ketelanjurannya. Pergilah kamu kepada Nuh, Rasul yang mula-mula diutuskan oleh Allah. Mereka pun pergi kepadanya. Lalu dia berkata, bukan masaku untukmu sekarang ini. Dia pun menyebutkan ketelanjurannya. Pergilah kamu kepada Ibrahim yang Allah telah memilihnya sebagai kekasihnya. Mereka pun pergi kepadanya. Ibrahim berkata, bukan masaku untuk kamu. Dan beliau menyebutkan ketelanjurannya. Kamu pergilah kepada Musa yang mana Allah telah bercakap dengannya secara langsung. Mereka pun pergi kepadanya. Dia pun berkata, bukan masaku untuk kamu, yakni sekarang ini. Dia pun menyebutkan ketelanjurannya. Kamu pergilah kepada Isa. Mereka pun pergi kepadanya. Nabi Isa berkata, bukan masaku untuk kamu sekarang ini. Kamu pergilah kepada Muhammad. Sesungguhnya telah diampunkan untuknya
apa-apa yang terdahulu dari ketelanjurannya ataupun kesilapannya dan apa-apa yang terkemudian. Mereka pun pergi kepadaku. Aku pun meminta izin kepada Tuhan. Bila aku nampak Tuhan, aku pun jatuh bersujud. Allah membiarkan aku seberapa lama yang dikehendakinya. Kemudian dikatakan kepadaku, angkatlah kepalamu, mintalah, nescaya engkau akan diberi. Cakaplah, percakapanmu akan didengari. Minta tolonglah, apa yang kamu mahu, engkau akan diberikan pertolongan. Aku pun mengangkatkan kepalaku di samping memuji Tuhanku dengan pujian yang diajarkannya kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat, memberi pertolongan dengan Allah menentukan bilangan ataupun hadnya kepadaku. Kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Kemudian aku kembali bersujud seperti sebelumnya pada kali yang ketiga atau kali yang keempat, sehingga tidak tinggal lagi sesiapa pun di dalam neraka kecuali orang yang ditahan oleh Al-Quran. Qatadah selalu berkata pada ketika ini, yaitu apakah arti orang yang ditahan oleh Al-Quran itu? Yaitu orang yang telah putus tentang mereka, bahawa mereka akan kekal di dalam neraka. Seterusnya riwayat daripada Imran bin Husain dari Nabi SAW, beliau bersabda, akan dikeluarkan dari neraka satu kumpulan orang dengan syafaat Muhammad. Mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka dinamakan Jahannamiyin, seperti tadi juga. Seterusnya riwayat daripada Anas bahawa Ummu Harithah telah pergi kepada Rasulullah SAW ketika mana anaknya Harithah terbunuh dalam peperangan Badar kerana terkena anak panah sesat. Anak panah yang tidak diketahui siapakah yang melepaskannya. Faqalat, dia berkata, wahai Rasulullah, engkau memang tahu, engkau tahu pun betapa kedudukan Harithah itu di hatiku. Kalaulah dia benar-benar dalam surga, aku tidak akan menangisi kematiannya. Tetapi kalau tidak, engkau akan lihatlah apa akan kulakukan. Maka baginda berkata kepadanya, hilang akalkah engkau? Apakah surga itu hanya satu sahaja? Tidak, banyak surga itu, dan sesungguhnya anakmu berada dalam surga Firdaus. Firdaus yang tertinggi. Dan baginda bersabda, sepagi berjalan di jalan Allah ataupun sepetang berjalan di jalan Allah terlebih baik dari dunia dan segala isinya. Walaqabu qausi ahadikum au mawdi'u qaddihi, tempat letak busur anak panah kamu ataupun tempat kamu mendirikan busur anak panah kamu di surga itu terlebih baik dari dunia dan segala isinya. Andai kata perempuan ahli surga menjenguk ke dunia ini, nescaya ia akan menyinari antara langit dan bumi ini, dan tentu akan berbau wangi dunia ini. Wala nasifuha, sesungguhnya kelubungnya, kain tudungnya ataupun kelubungnya, nasif itu yakni khimarnya, kain tudungnya terlebih baik daripada dunia dan segala isinya. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, beliau berkata Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga sesiapa pun melainkan akan ditunjukkan kepadanya tempatnya di neraka sekiranya dia melakukan amalan buruk, supaya bertambah-tambah kesyukurannya. Dan tidak akan masuk ke dalam neraka sesiapa pun kecuali ditunjukkan kepadanya tempat tinggalnya di surga kalau dia melakukan kebaikan, supaya bertambah-tambah kesalnya, supaya bertambah-tambah penyesalannya. Nah, sekali. Ini masih lagi Kitabur Riqaq. Maknanya kalau kita perhati kepada hadis-hadis ini, melembutkan hati kita.
mengingatkan kita kepada hakikat dunia ini, mengingatkan kita kepada tempat tuju kita yang sebenarnya. Seterusnya kita tengok ni, Jabir meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda akan dikeluarkan dari neraka dengan syafaat satu kumpulan orang, ka'annahum as-sa'arir, ka'annahum as-sa'arir. Dia sebut sa'arir itu apa makna? Maknanya sejenis mentimun yang kecil-kecil besar-besar jari ni, tumbuhnya cepat. Cepat benar tumbuh. Perawi ni tak faham. Perawi ni siapa? Hammad bin Zaid. Dia ambil hadis ni dari Ammar bin Dinar. Ammar bin Dinar yang sebut lagu tu nya. Saya pun kata apa sa'arir itu? Dia kata darabis. Ini semakna lah, semakna. Dia pun cerita, Hammad ni menceritakan, perawi ni, dia kata pada ketika tu Ammar ni gigi dia sudah rongok, dia tak ada gigi dah, mulutnya telah gugur, kata dia. Bukan mulutnya telah gugur, apa yang ada di dalam mulutnya itu telah gugur. Gigi lah maksudnya. Ini kalau dalam istilah ilmu balaghah panggil itlaqul mahal wa iradatil hal. Sebutkan tempat, tapi yang dimaksudkan yang berada di tempat itu, yang berada di tempat itu. Seperti kita kata bahasa kita pun ada cukup kepala, bukan cukup kepala, cukup rambut duduk di kepala tu. Tapi orang guna cukup kepala, tak salah. Yang sebenarnya kepala orang guna cukup, tidak rambut tu orang guna cukup, yang berada di kepala itu orang panggil itlaqul mahal wa iradatil hal. Supaya juga ni. Cuma dia kata, apa ya dia sebut gigi dia rongok dah tu? Dia sebut tadi tak betul. Hak sebetulnya sya'arir. Orang hak tak ada gigi dia akan sebut shin tu jadi tha. Itu dia sebut. Tok guru dia ni pada masa tu gigi rongok. Hak tu dia pun keliru tu. Apa dia? Sya'arir tu apa dia? Darabis kata dia. Kalau dia sebut mula sya'arir, dia akan faham. Tapi oleh kerana sebutan dia tu buat gigi dia tu rongok, jadi sa'arir, yang sebetulnya sya'arir. Itu tujuan dia kata gigi dia telah gugur itu. Lepas tu saya pun kata kepada Ammar bin Dinar, engkau telah dengar Jabir bin Abdullah, dia berkata saya telah mendengar Nabi SAW bersabda akan dikeluarkan dengan syafaat dari neraka, gitu. Dia kata ya. Ini orang panggil riwayatkan hadis dengan cara iqrar sahaja, dengan cara mengaku. Anak murid baca hadis riwayat gini. Tuan guru ada riwayat ke hadis ni? Ya. Ya tu tak apa, supaya dengan dia baca dah. Apa tujuan Imam Bukhari buat mari gini? Tujuannya sebab tadi dalam riwayat tadi dia kata an Amrin an Jabir anna Nabi SAW. Situ riwayat secara an-anah yang dengan an yang ada kemungkinan inqita', yang terputus sanad dia. Tetapi apabila dia kata gini, engkau telah mendengar Jabir bin Abdullah, dia berkata aku telah mendengar Nabi SAW. Jelas masing-masing ini dengar daripada orang di atas dia, tidak mungkin dia dengar daripada orang lain. Tak. Begitu. Itu tujuan Imam Bukhari sebut semula lepas pada tu. Seterusnya maknanya di sini apa maknanya di sini, iaitu ada orang yang dikeluarkan dari neraka dengan syafaat. Dan orang macam mana nak boleh dapat syafaat Nabi SAW ni? Itu hakna, iaitu dengan cara kita kasih kepada dia lah. Kita turutlah ajaran dia dengan baik, sunnah dia dengan baik. Kita tidak melakukan bid'ah misalnya. Kita turut dia dengan baik, baru dapat. Ataupun sekurang-kurangnya hak paling tidak ajaran dia, hak kita ikut kepada dia, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paling tidak ada hak tu tak apa dah, boleh semak dah, paling tidak. Maknanya kena ikut dia lah juga, kena ikut dia ajar lah juga.
Lepas tu orang yang akan dikeluarkan daripada neraka tu macam-macam lah keadaannya. Hak paling tidak tadi, hak ada hak tu, ada iman walaupun sebesar biji sawi yang disebutkan dalam riwayat bawah tu. Bukan makna sebesar biji sawi tu nak cerita kecil sangat. Kecil sangat pun berguna sebagai asas untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Seterusnya riwayat daripada Anas dari Nabi SAW, baginda bersabda akan dikeluarkan satu golongan dari neraka. Tadi tak ada, dia tak ada sebut, tapi dalam setengah nuskahnya ada sebut qaumun. Setelah mereka diselar oleh api neraka, kena api neraka, kena tu jadi hitam kebiruan, kena. Itu makna saf'un, selaran yang menyebabkan hitam kebiruan. Apabila kena, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Ahli-ahli syurga hak sebelum pada tu kena. Dia kata puak-puak jahannamiyin ni, baru mari ni puak-puak baru tubik daripada neraka jahanam ni, dia kena. Maknanya ada beza ni. Orang baru masuk dengan lama masuk, masing-masing kena. Dia kena. Bukan kata di sini ni untuk menghina dia, menyebabkan jadi dia sedih. Dia masuk dalam syurga tak ada sedih dah lah. Tapi nak cerita dia kena. Dan bukan dia sebut ini sebagai nak mengejek, tidak. Sebagai nak menyatakan dia tahu dia kena. Ni ada tanda lah beza. Tidak kata orang masuk kemudian dengan orang masuk dulu serupa, tidak. Beza. Walaupun apabila masuk tu masing-masing akan berpuas hati, tapi hakikatnya tidak sama. Tidak seperti dalam dunia ni, tak puas hati. Bahkan kalau banyak dah pun tak puas hati juga. Tidak lagu tu sifatnya, sifat syurga tu. Bahkan kalau kurang pun kurang nisbi saja. Pada dia tidak kurang, dia sudah puas hati betul dah. Begitu. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW bersabda, apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga, ahli neraka masuk ke dalam neraka, Allah kata, orang yang ada dalam hati dia seberat biji sawi iman, kamu keluarkan. Yani Allah perintahkan kepada malaikat supaya keluarkan. Ni makna akhir. Kalau ada sikit pun seberat biji sawi, mana kalau kita nak kira timbang, lalu mereka dikeluarkan. Keluar tu sudah hangus letung, hangus, dan mereka sudah menjadi arang, bertukar menjadi arang. Lepas tu lagu mana? Dia tidak masuk selalu dalam syurga. Dia tidak masuk selalu. Dia bubuh dalam sungai, orang panggil sungai hayat, sungai kehidupan. Masuk dalam tu jadi hidup, mati pun jadi hidup, bertukar rupa selalu. Di situlah mereka tumbuh seperti mana tumbuhnya biji benih yang hanyut bersama arus air bah ataupun air banjir, ataupun biji benih yang hanyut dalam lumpur yang dibawa oleh banjir. Sebab dia tanah tu tanah molek lah. Bila begitu tumbuh selalu. Sebab kita kata kalau kita ni mudah nampaknya, kita kata tauge ataupun kita panggil dia kaca cambuk. Kita kaca cambuk. Tu kan naik cepat. Hak ni pun jenis-jenis itulah. Sa'arir tadi yang dikatakan sya'arir atau dharabis tadi tu, jenis-jenis tumbuhan yang naik dengan cepat. Nabi SAW pun kata, kamu tak tengok kah macam mana dia naik tu? Naik tu kuning mula-mula, kecil tapi kat meliuk-liuk naik. Sekarang ni lagi nampak lah kita orang boleh cepatkan filem tu. Dia ambil filem tu macam mana gambar tu tumbuhan. Hak lambat juga lah kira, tapi dia cepat jadi nampak bergerak tu. Meliuk-liuk tu nampak. Jelas benar. Ni pun memang dia cepat sungguh. Hak cepat ni lagi cepatlah nampaknya. Begitulah keadaannya. Maknanya bertukar rupa dah. Sebelum pada tunya angul letung dan jadi arah teruknya.
teruknya. Ini menunjukkan bahawa orang yang beriman pun masuk juga dalam neraka. Bukan kata supaya orang Yahudi dia kata dia tak masuk neraka ke mana-mana pun. Kalau masuk pun dia kata lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali untuk beberapa hari saja. Dia pandai mudah. Tujuan dalam Quran sebut tentang orang Yahudi tu bukan mana nak buruk dia. Nak ayatnya janganlah pegang lagu tu. Ambil mudah supaya orang Yahudi siapa-siapa pun jangan ambil mudah. Neraka dia. Kalau kata sementara pun orang tidak amai. Apatah lagi kita tidak tahu sementara tu sementara lagu mana. Dia mudah-mudah kata gitu. Sesuka hati dia. Tak leh lagu tu. Seterusnya riwayat daripada Nu'man bin Bashir, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, inna ahwana ahli nar azaban yaumal qiyamah, orang yang paling ringan, ahli neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat nanti ialah orang yang diletakkan akhmas. Akhmas ni tapak kaki bahagian tengah tu, maknanya bila kita pijak tidak rata, tidak rapat ke lantai. Situ bahagian tengah tapak kaki itulah tepi tu, situ akhmas. Letak situ gelegak otak dia tu, sebiji pun gelegak, seketul bara pun gelegak, otak dia tu. Siapa orang tu? Mengikut hadis Ibnu Abbas kemudian ni kita akan tengok, iaitu Abu Talib. Abu Talib. Apakah Abu Talib seorang saja? Ni yang disebutkan dalam hadis ni? Tidak juga. Boleh jadi ramai lagi orang-orang kafir yang lain ada lagi hak lagu ni. Itu bergantung kepada masing-masing. Ini menunjukkan bahawa orang kafir tu duduk dalam neraka tidak serupa juga azab dia. Tak serupa. Ada yang berat, ada yang ringan. Maknanya kita kata orang kafir ada hak juga hak baik. Dia tak ada buat jahat, tak ada apa, cuma akidah dia. Akidah dia tu rosak. Ada hak kafir, selain daripada kafir tu dia jahat. Tu lebih teruk lah. Lebih teruk lah seksaannya. Kalau kafir saja tapi dia baik dengan orang Islam, dia tak ada nak, tak molek, cuma sekat akidah dia, tu kan ya. Surga pun begitu juga, tidak serupa lah maknanya, tidak serupa. Sebab apa? Kalau kita tengok kepada Abu Talib lah, mana dalam sejarahnya memang dia membela Nabi SAW. Dia duduk sebelah Nabi SAW, dia tolong Nabi banyak perkara, walaupun dia tidak memeluk agama Islam. Hadis ini juga menolak pendapat golongan Syiah yang mengatakan Abu Talib itu Islam. Kalau Abu Talib Islam, masuk agama dia dalam neraka sampai gelegak otak ni. Sepatutnya dia Islam, tolong kita semua Nabi ni, dia lah lebih pada orang lainnya, dulu masuk syurga. Ni buat apa kena neraka gini? Ini menunjukkan dia tidak Islam. Tetapi orang-orang Syiah dia kata Abu Talib ni Islam. Sebab apa? Kalau tidak, kuranglah Sayyidina Ali dia tu, dia puja-puja sangat tu, maknanya anak orang kafir lagu mana? Kitanya tidak duduk situ. Kelebihan seseorang, kalau untuk nenek dia kafir 10 generasi pun dia tu baik, tak ada satu tak ada kena-mengena hak dulu tu. Kita kata begitu. Hadis ini menolak pendapat mereka. Dan oleh kerana Abu Talib ni tak ada bukti dalam sejarahnya, dalam hadis atau dalam kitab sejarah mana-mana tak ada bukti bahawa dia ni selain daripada tolong Nabi, memihak kepada Nabi gitu saja, selain daripada tu dia pergi semaya kau misalnya, supaya orang munafik kau sekurang-kurang, supaya orang munafik pergi semaya juga. Dia ni tak pergi. Kalau upacara keagamaan orang lain pergi semaya istisqa lah, ada pergi semaya kusuf lah, hak semaya 5 kali sehari, itu tak kira lah, tak ada. Macam mana kita nak kata Islam? Dia jawab, itu Abu Talib taqiyah. Dia pura-pura. Sebab itu bagi dia taqiyah tu tinggi kedudukannya. Sebab apa? Orang yang paling tinggi imannya
mengikut Syiah Abu Talib. Pasal apa? Pasal dia kuat taqiyah. Maknanya tak ada siapa dia tahu dia ni Islam. Bahkan Nabi tak tahu dia ni Islam. Pasal apa? Pasal dia pura-pura susu orang sebenar. Adakah Islam ni lagu tu susu Nabi pun nusuk juga mula-mula tu. Tapi nusuk pun tidaklah sampai tidak diketahui gitu mo. Semaya masa semaya padahal semasa puasa. Cuma tidak menyatakan secara terbuka kepada orang gitu je. Ni dak ke mana-mana pun tak ada nyata. Ini jelas menunjukkan bahawa Abu Talib itu tidak Islam. Itu secara ringkas, tidak nak bincang panjang. Sebab apa? Perbincangan tentang Abu Talib ni saja berjilid-jilid pula kita. Alik ni kata Islam, mana bukti dia? Tebal-tebal ni pula kita. Alik ni pula jawab pula, tidak Islam, mana buktinya? Tu panjang cerita. Secara ringkas kita ayat secara ringkas. Tengok situ jelas dah. Islam apa dia pasal nusuk gitu semua? Tak ada dalam Islam ni lagu tu. Lepas dia tahu lah ayat Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum tu maknanya orang yang paling kuat bertakiyah. Kau tu pula pergi. Kita kata orang yang paling bertakwa. Paling bertakwa ni kena nyata lah. Tempat nyata tu. Apa duduk nusuknya? Dia kata orang yang paling kuat nusuk. Orang yang paling kuat pelawak. Orang yang paling kuat pura-pura. Lah tu hak paling mulia di sisi Allah. Takkanlah lagu tu. Tengok tu cara tu, pengajaran tu tak serupa. Jelaslah di sini Abu Talib tidak Islam. Setengah-setengah ulama dia keliru. Umpamanya kalau kita baca dalam Siratul Nabi karangan Shibli Nu'mani, ada terjemah dalam bahasa Inggeris pun ada. Dia tu agak cenderung ke situ, cenderung kepada Abu Talib ni Islam. Tetapi anak murid dia Sulaiman Nadwi kritik tok guru dia, mana tak betul waktu tu, itu keliru dia. Yang betulnya Abu Talib tidak Islam, mati dalam keadaan kafir, jelas. Hadis-hadis ini menunjukkan begitu. So dia kata lagu mana hadis ni? Tak kira lah dia kata tu, kita tak secara dia lah. Dia kata hadis ni tentu dah buat-buatan kita. Ni riwayat daripada Nu'man bin Bashir lagi. Orang yang paling ingat tadi dia sebut satu biji tu pun gelegak dah. Ni dua ketul pula, dua ketul. Maknanya sebiji tu sebelah lah, sebiji, bukan sebelah kaki tu dua biji ataupun dua ketul, sebelah ni seketul, sebelah ni seketul. Dua tu hak sebut dua ni mana tidak bercanggah dengan hak tadi. Hak tadi sebut sa tu makna sebelah kaki, sa. Hak ni sebut dua ni dua belah kaki, ni salib ni sa, dua lah. Walau bagaimanapun hak tadi sa tu pun gelegak dah. Kalau dua mana lebih lagi lah. Di sini disebutkan gelegak seperti gelegaknya periuk dari tembaga, itu maksud mirjal. Wal qumqum, dan periuk dari kaca. Setengah-setengah ulama dulu sebab tu di sini ni, di luar di dalam hasyiah ni dia sebutkan ulama dulu persoalkan macam mana kalau kaca, adakah puyuk daripada kaca lepas tu boleh gelegak gitu mau? Pasal dia tidak faham. Zaman sekarang ni mudah nak faham tu. Memang apa banyak puyuk daripada kaca. Mudah. Dalam hadis sudah sebut dah. Ada puyuk daripada kaca. Satu lagi riwayatnya kama yaghlil al-mirjal bil qumqum. Seperti mana bergelegaknya periuk yang mana ada tengkuk dia yang kecil di atas. Makna panah benar lah. Kalau puyuk tu buka luar, wak dia tu mudah keluar. Ni tidak. Tengkuk dia tu kecil, maknanya panah betul. Itu tujuan nak wayaknya panah benar, sesa benar. Itu kalau terbuka. Kalau tutup lagu mana tak boleh nak keluar langsung wak. Kepala pun bukan jenis terbuka, jenis tertutup. Sesa lah nak ceritanya. Itu hak paling ringan. Lagu mana kalau hak berat lagi daripada tu? Hak berat lagi tu tak tahulah, banyaklah peringkatnya. Hak tu hak paling ringan.
Seterusnya riwayat dari Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni asalnya Kristian, masuk Islam. Dia meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan neraka. Bila Nabi SAW sebut neraka tu, dia buat lari muka dia. Dia sebut neraka, dia buat gitu, buat lari. Macam dia nampak, macam ditunjukkan kepada dia neraka tu. Dia buat lari muka dia, sambil dia minta perlindungan dengan Allah dari neraka tu. Minta jauhlah dari neraka. Dia kata gitu. Kemudian dia sebut pula neraka, dia buat lari pula muka dia. Dia buat lari pula muka dia. Sebab orang ni kalau nak kena apa-apa, dia buat lari muka dia. Muka dia tu hak utama dengan sendirinya. Jadi gitu. Ataupun dia nampak. Kalau ke belakang kita kata tak nampak. Ni makna ditunjukkanlah kepada dia tu. Itu satu, maknanya ditunjukkan kepada Nabi SAW. Yang kedua, apa dia buat lari? Orang seperti Nabi SAW ni tingginya dan jiwa dia tu sucinya, dia cukup walaupun neraka tu tidak ditunjukkan kepada dia, sebut neraka tu saja sampai terasa nyata pada anggota lahir dia, mana tidak suka ataupun nak lari. Sampai setara tu rasanya, takutnya, taksirnya, beratnya neraka tu, sampai dia melarikan diri. Sebab apa? Sebab dia faham benda tu. Sebab dia faham benda tu. Sebab kita lah, kita kalau sebut sesuatu yang mana kita baru tengok lah, yang menjejekkan lah, sebut saja, tak lalu akan dah hilang selera, nak mutas selalu, sebut saja. Sebab apa gitu mah? Sebab kita bau dah hak busuk tu setara mana. Apabila orang sebut tu saja, habis selalu gitulah. Pasal apa? Sebab kita sudah bau dah busuk dia tu setara mana, menyebabkan hilang selera. Apabila sebut saja tu, ingat, gitulah juga ni. Itu pendapat yang kedua. Kedua-duanya boleh jadi. Lepas tu Nabi SAW kata, hindarilah neraka. Kamu boleh nak mengelak diri daripada neraka dengan cara lagu mana? Walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan kamu bersedekah secebis atau secubit buah tamar, tidak nanti banyak. Ni kelebihan sedekah. Secubit buah tamar, tidak nanti banyak. Kalau banyak, maknanya kira-kira aja lebih-lebih lagi lah. Kita dapat selamat daripada neraka. Kalau lebih, kalau setara tu pun sudah boleh selamat dah. Di samping hadis ini menunjukkan kepentingan sedekah tu, besar kesannya dalam masyarakat. Sebab apa? Kalau kita fikir dari segi logik pun, ya, ni secara ringkas dia cerita ni, secara ringkas, secara mudah. Kita kata kalau orang lapar, boleh jadi dia curi. Ataupun orang tu mana tidak sempurna lah kehidupan dia, boleh jadi dia buat sesuatu yang tidak baik. Dia berzina kerana nak makan, jadi pelacur kerana dia nak makan misalnya. Kerana apa? Kerana dia nak makan tadi. Apabila dia berzina, dia masuk neraka. Kita selamatkan dia daripada neraka, kita pun Tuhan bagi supaya juga, iaitu selamat daripada neraka. Sebab dia tak masuk neraka, kita pun tak boleh masuk neraka. Sebab kita, dia tak masuk neraka. Kalau tidak, dia masuk neraka. Maknanya ini semua ni dapat menghindari seseorang itu dan juga masyarakat daripada neraka. Secara tidak langsung ia menunjukkan punca manusia ni boleh pergi ke neraka. Itulah sebabnya makan. Sebab makan. Sebab nak jaga perut lah. Nak jaga perut dengan apa cara pun. Dengan rasuah untuk apa? Perut lah. Nak makan. Nipu untuk apa? Biar boleh banyak. Nak makan kira-kira. Tetapi kalau kita buat sesuatu yang menyebabkan seseorang tu terhindar daripada neraka, apa saja, tidak mesti buah tamat. Kita buat sesuatu sehingga orang ni tidak makan rasuah. Misalnya kalau kita kerajaan, kita beri gaji biar padan lah, biar munasabah, sehingga dia tidak kuasa nak rasuah, nak gapo. Kita beri. Termasuk juga dalam hal ni, tidak semesti beri buah tamat.
tempat kita ni kena ada lah buah tamah bulan puasa berapa banyak. Musim masa lain tadi tidak khusus buah tamah apa saja di peringkat masing-masing sesuai dengan kedudukan masing-masing. Walaupun sejebi buah tamah. Kalau tak boleh juga tu sebab tu hak biasa orang ni jadi masuk neraka ni biasanya pergi perut lah, pergi makan lah. Tapi kalau tidak tak boleh hak tu. Paling tidak ucapan yang baik. Mengajar. Ucapan yang baik ni luah. Mengajar. Mengajar orang sehingga dia faham molek dosa pahala. Dia pun tak buat. Kerana kita ajar. Kita pun tidak masuk neraka. Sebab orang tu tak masuk neraka kalau dia ajar. Kerana ajaran kita tu dia pun faham molek, dia pun tak buat benda tak molek. Dia tak masuk neraka. Pak kita hak ajar dia tak kena masuk neraka. Ia menyebabkan dia tak masuk neraka. Itu mengajar. Kalimah tayyibah juga berarti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ajar menyebabkan orang itu masuk Islam. Apabila dia masuk Islam tak masuk neraka. Kira-kiranya asal ataupun kalau masuk pun tidak kekal kerana kita, maka kita pun terhindar juga daripada neraka dengan sebab kalimah tayyibah. Luaslah makna dia tu. Luas makna dia. Bukan kalimah tayyibah ni ucapan yang baik itu saja tak. Mengajar apa dia orang panggil berkait dengan ucapan yang baik. Semua tu masuk ucapan yang baik. Maknanya di sini nak cerita Nabi SAW semua pun ini sifat Islam. Sifat Islam iaitu dia kalau dia ada kelebihan sesuatu dia tidak berhenti sekat tu sehingga terkecuali setengah-setengah golongan. Mana di sini kita kata wisdekah. Mana wisdekah ni dia kena orang tu berada juga kita kata. Paling tidak buti wahtamah dia ada. Ada gol juga benda tu. Kalau nak beri lebih lagi tentulah dia kena ada piti, dia kena ada harta. Pas semua orang ada harta. Kalau lagu tu sedihlah orang tak ada harta. Aku tak selamatlah daripada neraka. Aku tidak terhindarlah daripada neraka sebab aku tak boleh beri sedekah. Nabi SAW sebutlah kalau tak ada tu ucapan yang baik, kecek molek dengan orang tu, jangan bagi orang sakit hati. Kadang-kadang kerana sakit hati kecek lah menyebabkan orang tu jadi gocok. Apabila gocok masuk neraka, apabila bunuh masuk neraka kerana ucapan tu tak molek, kecek tu tak betul. Jaga tu, kamu akan terhindar juga daripada neraka walaupun kamu miskin, walaupun kamu tak ada duit. Tengok dia jaga, nampak Islam tu nampak dia jaga semua pihak. Tidak kata ni kecewa lah dia. Pandang lagu mana dia nak harta pun semua orang nak kaya tapi tak boleh nak lagu mana. Ada jalan dia, boleh juga terhindar juga daripada neraka dengan sebab ucapan yang baik. Seterusnya riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebut di hadapan baginda tentang pakciknya Abu Talib, pak dara dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata mudah-mudahan syafaatku akan berguna kepadanya pada hari kiamat nanti. Abu Talib akan diletakkan di tempat di neraka, di kawasan neraka yang tohor ataupun yang cetek, yang mana neraka hanya sampai kepada buku lalinya. Itu pun sudah bergelegak pusat otaknya ataupun ibu otaknya. Maknanya berasa betul. Apa yang sebut otak tu nak berasa ni sakit gitu gini ni otak lah. Sebab saraf di dalam otak tu. Sebab itulah apabila sembelih dalam Islam ni idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhah. Apabila kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Cara yang baik tu lagu mana? Dia tunjuk dah. Kalau bunuh tu maksudnya kalau orang bunuh orang kita nak bunuh baliklah qisas. Bunuh lagu mana? Dalam hadis yang lain disebut la qawada illa bisayf. Tidak ada hukuman bunuh melainkan dengan pedang, yang dipancung. Dengan pancung. Sebab itu mengikut mazhab Imam Abu Hanifah segala bentuk pembunuhan hukuman balasnya mesti dengan pedang, pancung. Tak boleh dengan tembak ke, dengan cara gantung ke,
dengan cara apa-apa tak boleh, sebab dia pegang dengan hadis tadi. Sebab apa hadis tadi? Dia begini, faedahnya dari segi zahir orang tengok memang ngeri, gerak kepala dia jatuh, bok jatuh, darah macam, tak takut lagu tu, takut. Faedah untuk orang ramai yang hidup ni cukup berkesan, cukup mendalam kesan dia. Tetapi kepada orang yang dibunuh tu, dalam banyak-banyak bentuk cara pembunuhan, ni paling ringan. Sebab apa? Putus saraf dalam otak, terputus, tak serah dah, sekali lalu. Itulah maksud Nabi SAW bila membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila sembelihlah dengan cara yang baik. Sembelih ni maksudnya nak mematikan binatang kita nak makan, itulah macam-macam lah cara. Ada orang repih tekak, ada orang cocok, ada orang karan, macam-macam lah cara. Tapi Islam ajar dia suruh sembelih. Nabi ajar dah cara. Sebab dengan cara lagu tu apa tujuan? Dia putus orang ni saraf, pergi kotak, tak terasa. Walaupun zahirnya nampak keluar darah, teruk nampak, tapi hakikatnya tidak menyeksakan dia. Kalau cara lain lebih menyeksa dia lagi, walaupun nampak tidak berdarah. Itu hikmahnya. Pembunuhan dalam Islam walaupun nampak berdarah, tetapi sebenarnya lebih meringankan kepada orang yang dibunuh. Tetapi kesan dia besar kepada orang yang menyaksikannya. Tapi kalau kita bunuh cara lain, tak tunjuk orang, lepas tu bunuh dengan cara gantung pula, sampai dia nak takut lah gitu. Tak takut, lepas tu menyeksa pula kepada orang yang kena bunuh. Apalagi dalam kes-kes yang dia tidak bersalah, cuma keliru, salah, mahkamah hukumkan dia kena bunuh, padahal dia tidak patut kena bunuh. Lagilah seksa, Ni sebab dia cerita siapa ke otak dia, apa dah kalau selagi tak putus tekak ni kan, siapa sama siapa tu lah yang sakitnya, seksanya. Satu perkara. Yang kedua, Nabi SAW kata mudah-mudahan syafaatku berguna kepadanya pada hari kiamat nanti. Sedangkan dalam ayat Quran ada menyebutkan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidaklah akan berguna kepada mereka pertolongan orang-orang yang akan memberi pertolongan. Maknanya ahli neraka ni tak ada orang boleh tolong. Apa makna? Syafaat, orang yang memberi syafaat tak akan berguna kepada mereka. Sedangkan dalam sini Nabi SAW kata mudah-mudahan syafaatku akan berguna kepadanya. Apa makna? Ada beberapa maknanya. Salah satunya ini salah satu pendapat ulamanya, Nabi SAW kata begini sebelum dia tahu bahawa orang kafir ni tidak akan dapat syafaat ke mana-mana. Kalau kata kafir tak akan dapat syafaat. Hak boleh syafaat ni Islam, kalau ada syarat tu sah, kalau tidak tak boleh. Ni dia kata gini ni ketika dia tak tahu lagi. Apabila dia tahu, dia tak kecek lagi lagu tu. Sebab itulah dalam Quran dia sebutkan wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Istighfar Nabi Ibrahim kepada ayah dia tu ialah kerana kerana dia berjanji dengan ayah dia akan minta istighfar. Tetapi apabila telah nyata kepadanya bahawa ayah dia tu musuh Allah, dia pun berlepas diri darinya, menyatakan tidak ada kena-mengena, tak sah. Tak sah dah. Begitu. Maknanya dia menyatakan istighfar tu sebelum tu. Apabila telah nyata, tak boleh dah. Begitu juga Nabi Nuh kan, dia kata dia minta tolong dengan Tuhan selamatkan anak dia. Tuhan kata lagu mana? Innahu amalun ghairu salih, amalan dia tidak molek. Maknanya dia tu tidak Islam, kamu tak boleh, Tuhan tidak bui. Maknanya kalau dalam keadaan tahu tak boleh lah. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua, sini pun ada, cuba kita tengok nombor 8.
Ini termasuk di antara khususiyah Nabi SAW. Hak maksud dalam Quran kata tidak akan berguna kepada mereka syafaat orang-orang yang bersyafaat tu orang lain. Tak boleh kepada orang kafir. Tapi Nabi SAW dia ada keistimewaan. Dia boleh. Tapi bukan semua. Setakat yang dia sebut lah. Macam dalam hadis dia sebut Abu Talib. Setakat Abu Talib. Kita jangan fikir orang ni lagi. Tak boleh. Setakat tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang kafir ni dia terhadap dua perkara. Yang pertama kerana kufur dia tu. Yang kedua kerana maksiat dia. Orang kafir pun dia buat tak molek tu kira juga. Misalnya orang kafir berzina, orang kafir apa-apalah. Kena juga tu. Orang kafir tak sembahyang, walaupun sembahyang tu syarat dia kena Islam. Mengikut dia ada khilaf lah di kalangan ulama, mengikut ulama yang mengatakan orang kafir ni mukhatabun bi furu'i syariah, maknanya mereka juga dikhitab dengan furu' syariah. Mana sembahyang apa ni akan tak soal belaka. Semua kena soal. Apa tak puasa, apa tak sembahyang, apa semua soal belaka. Jadi ada dua macam balasan terhadap orang kafir. Yang pertama kerana kufurnya, yang kedua kerana maksiatnya. Hak boleh Nabi syafaat ni berkait dengan maksiat dia. Rengeh. Boleh perengeh tu dari segi kesalahan dia hak biasa. Bukan kesalahan kufur dia tu. Hak tu tak boleh syafaat. Kalau boleh syafaat hak tu tak duduk dalam neraka dah lah. Apabila syafaat kufur, maknanya tak payah duduk dalam neraka, masuk dalam syurga. Itu makna syafaat. Ataupun rengeh tu bukan kerana kufur dia, tetapi kerana direngankan maksiat-maksiat dia hak lain. Ini semua untuk menghiburkan ataupun menyukakan sikit hati orang yang memberi syafaat itu. Macam di sini Nabi SAW lah. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, maksud fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in itu tidak berguna kepada mereka syafaat orang yang memberi syafaat tu dari segi syafaat nak keluarkan daripada neraka. Hak tu syafaat tu tak boleh. Tapi syafaat nak merengangkan dia dalam neraka ada. Hak tak boleh nak bagi syafaat nak keluar daripada neraka tu masuk dalam syurga. Tak ada siapa pun boleh hak tu. Nabi SAW sendiri pun tak boleh buat keluarkan Abu Talib tu daripada neraka. Tapi sekadar nak merengangkan itu boleh. Itu pendapat yang keempat. Dan Qurtubi dia kata dia puas hati dengan hak tu. Qurtubi dia kata dia puas hati dengan hak tu. Yang kelima, pendapat yang kelima. Dia kata walaupun orang kafir tu direngangkan dalam neraka, tetapi rengang pun dia berasa tidak rengang. Dia berasa teruk benar dah dia. Seseolah dia tidak dapat munafaat juga. Seseolah dia tidak dapat munafaat juga. Dalam ayat tu kata tidak dapat munafaat. Syafaat orang yang memberi syafaat munafaat dari segi lepas betul. Dah. Bahkan dia berasa juga walaupun dia tu paling rengang, tapi dia berasa berat dah. Maknanya tak ada, macam tak ada faedah apa-apa juga. Itu pendapat yang kelima. Bahkan dia berasa tak ada orang lain yang lebih seksa daripada dia. Itu kedudukan ahli neraka. Itulah beberapa pendapat ulama yang disebutkan di sini. Di samping di bawah ni. Tak apalah, itu lebih kurang tadi kan. Seterusnya riwayat daripada Anas, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menghimpunkan orang pada hari kiamat nanti. Ini maksudnya pada hari kiamat ni pada mahsyar. Di pada mahsyar. Hadis ni sudah berapa kali dah kita jumpa. Selepas maknanya orang-orang ni maknanya berasa terseksa sangat, susah sangat, berat sangat, dahsyat sangat huru-haranya. Pada mahsyar itu mereka pun katalah kepada satu sama lain, alangkah moleknya kalau kita
minta tolong. Biar siapa-siapa minta tolong lah dengan Tuhan. Biar perangai kita, keadaan kita sini ni. Lalu pergi jumpa dengan Nabi Adam. Situ ada belakang dah lah situ tu. Situ ada belakang. Lah ni tak jumpa lah, tidak sezaman dengan dia tu. Tak jumpa lah, tapi di pada mahsyar jumpa belakang. Hak mula-mula dulu Nabi Adam tu pun jumpa. Pergilah kepada dia. Minta dengan dia. Biar minta dengan Tuhan. Dia kata bukan masa aku nak tolong kamu. Bukan masa aku. Bukan masa aku tu maksudnya Allah tidak berikan kuasa itu kepadaku pada hari ini. Aku tak boleh nak buat apa. Bukan keistimewaan untuk melepaskan orang di sini, bukan diberikan kepadaku keistimewaan itu. Jadi orang pun sebutlah pergi minta dengan dia tu, rayak kata Allah buat dia mula-mula sekali. Disebutkan dengan tangannya dan meniupkan ke dalamnya dari ruhnya. Bukan dari ruhnya, mana dari ruh Tuhan, maksudnya dengan perintah Tuhan lah. Sebab belum ada lagi silsilah kejadian manusia itu. Suruh malaikat bersujud, setara malaikat tak ada dosa, tak ada apa tu suruh sujud, malaikat sujud. Minta tolonglah dengan Tuhan, kata dia. Dia kata lastuhunakum. Dia pun menyebutkan ataupun dia pun teringat yazkuru tu kepada ketelanjuran dia, kesilapan dia. Bukan dosa, kesilapan ataupun ketelanjuran dia. Apa dia? Itulah makan pokok tu. Allah Subhanahu Wa Taala larang dah, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pokok ni, pergi juga. Tengok tu rasa malulah, tak padan. Begitulah. Bayangkan mana hak tersilap dengan kehendak Allah. Kita kira bukan sengaja lah tu. Bukan sengaja. Tu pun berasa malu. Orang lain nak kecek kepada dia pada masa tu. Hak banyak gitu mau dosa. Tak akak pala semua. Tak ketek kau kata. Tak boleh nak ketek. Setara ni Nabi Adam dengan hikmat Allah SWT dia terlanjur tu pun. Kalau tidak, tak ada lah manusia dalam dunia ni. Tak ada lah Nabi Muhammad, tak ada lah Quran, tak ada lah gapo ni. Hikmat dia dah tu. Setara tu pun hak Tuhan larang dia tak boleh. Walaupun kita kata ada hikmat apa pada tu. Kesediaannya seseorang tu jadi malu kepada Tuhan. Malu. Tak boleh. Nak mengadu hal kepada Tuhan tu tak sanggup. Orang lain nak kata apa? Maknanya gitu. Dia kata pergilah kepada Nuh, Rasul yang mula-mula Allah utuskan. Ni kita sudah jumpa dah dulu dalam Kitabul Anbiya dulu, mengikut Imam Bukhari nya selepas Adam Nuh, bukan Idris. Mana Rasul yang mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala utuskan, bukan Idris. Ada juga setengah ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Rasul yang diutuskan di sini ialah diutuskan kepada orang kafir. Bukan makna sebelum pada tu tak ada Allah Subhanahu Wa Taala utuskan sebagai Rasul. Nabi Adam tu pun Rasul dah. Tapi apa ya dia tidak kata Nabi Adam tu Rasul mula-mulanya? Sebab dia diutuskan untuk anak-anak dia saja. Anak-anak dia Islam belaka. Begitu juga selepas dia tu. Ada Nabi-Nabi tu pun dia tidak diutuskan kepada orang kafir dan tidak menghadapi penentangan yang hebat. Hak mula-mula menghadapi itu semua Nabi Nuh. Sebab itu disebutkan Nuh. Dia banyak jasa, banyak kesusahan dia, dan itu adalah kelebihan dia. Mudah-mudahan dia dapat tolong kamu dengan sebab kelebihan dia yang banyak. Lama pula tu, alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kecuali 50, kurang 50 tahun, 950 tahun. Mana hidup dalam dunia, duduk dakwah selama mana? Buat banyak lah kira-kiranya buat kerjanya. Kalau kamu pergi minta dengan dia, mana sabar juga. Lalu pergi minta, bukan masanya aku menolong kamu sekarang ini. Dia pun teringat kepada kesilapan dia. Teringat kepada kesilapan dia. Kenapa dia kesilapan dia? Kira-kiranya dia tak patut kata daripada mulut seorang Rasul, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan tinggal seorang pun kafir ni atas muka bumi ni. Pasal dia
Lama kan? Lama duduk menghadapi teruk macam-macam orang buat pada dia. Tak dengar. Jadi sebablah. Lalu tubik lagu tu. Taksir tu. Tahu tu taksir lagi. Taksir lagi. Hak naknya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang katok dia, orang pekung batu dia, orang kata macam-macam, hambak dia. Malaikat mari. Nak ke aku empat bukit ni ke atas mereka? Jangan. Lepas tu macam-macam dia kata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Hak tu dia kata, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sebenarnya mereka tak tahu. Hak tu dia jadi lagu ni. Dia kata lagu tu, dia tidak doa bui binasa. Sebab apabila Rasul dia doa, tengok Nabi Nuh jadi lagu mana? Tenggelam habis. Hak selamatnya hak beriman dengan dia saja. Itu kesan doa dia. Soalannya Allah SWT sudah muid dah. Nak minta gapo lagi hari ni, malu dah. Mula minta dah, patutnya tak minta lagi. Patutnya tak minta lagi. Sebab Nabi SAW, sebab tu dia Nabi SAW kata, aku sipah. Hak aku Allah SWT bui. Kalau aku doa jadi, tapi aku sipah untuk sesok. Inilah untuk masa ni hak dia sipah tu. Ini dari sini maknanya seseorang tu molek, dia kena fikir jangka panjang, akan datang tempat yang betul-betul kita berguna, baru kita guna. Kalau selagi tidak gitu, sipah dulu. Pergilah kepada Ibrahim, kata dia. Ibrahim, Allah telah menjadikannya sebagai kekasihnya. Mereka pun pergi. Dia pun teringat, dia kata, aku bukan masaku menolong kamu sekarang ini. Dia pun teringat pada kesilapan dia. Adalah berapa kesilapan dia. Mereka pergi pula kepada Musa, minta dengan dia lagu tu juga. Nabi Musa pun teringat juga kesilapan dia. Ada masa-masa itu kesilapan dan ketelanjuran dia. Walaupun tidak dengan maksud gocok, mati gocok. Padahal dia tidak maksud nak mati, tapi bisa tangan dia tu mati. Dia berasa tu tak kena. Tak kena juga mana-mana. Begitu juga Nabi Isa. Apa salahnya Nabi Isa? Dia teringat kepada kesilapan dia ataupun kekurangan dia. Kekurangan Nabi Isa ni tak ada lah sesuatu yang merupakan kekurangan dia sendiri, tidak. Tetapi anggapan orang terhadap dia tu yang letak dia tu sama seperti Tuhan. Malu dia. Siapa dia? Dia orang. Dia tidak buat salah sendiri, tapi orang letak dia tu setara tu. Malu. Bukanlah dia tu lagu tu. Dia tidak pernah ajar pun. Apa yang orang ajar sampai jadi gitu? Dia berasa tak padan juga, tak sih juga, tak tergamuk dia. Sebab apa? Nak Tuhan ni setara mana? Kalau bermanusia tak boleh nak Tuhan ni. Tuhan ni bukan manusia. Aku ni manusia. Adalah hak pelik-pelik sikit sebanyak. Ada berlaku pelik-pelik ni, banyak berlaku dalam dunia. Tiba-tiba orang anggap dia jadi Tuhan. Anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Adalah Quran kata. Allah SWT tanya dia supaya jelas di hadapan orang ramai. Mu ajar orang kau supaya mereka mengambil engkau dan ibu engkau sebagai Tuhan selain dari Allah. Padahal Allah SWT tahu dah. Nabi Isa tak pernah ajar pun, supaya jelas kepada orang ramai bahawa Nabi Isa, tentulah Nabi Isa akan kata dak. Hak tu dia malu. Hak tu dia malu. Tidak, dia tidak pernah ajar lagu tu. Masing-masing dengar berlaku. Lepas tu mari mana? Kemudian duduk kata dia tu satu daripada tiga Tuhan lah, anak Tuhan tu mari mana? Dia pun kata pergilah kepada Muhammad, dan seterusnya. Maka Allah SWT bagilah syafaat kepada Nabi Muhammad SAW dengan menghadkan kepadaku banyak-banyak mana kamu boleh keluarkan. Apakah aku pun keluarkan daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Lepas tu sujud pula 2, 3, 4 kali lagu tu, sehingga tidak ada lagi dalam neraka tu kecuali orang yang ditahan oleh Quran. Yang ditahan oleh Quran itu apa makna? Qatadah perawi ini mentafsirkannya,
iaitu orang yang telah pasti kekal dalam neraka. Hak lagu mana? Hak syirik. Hak Allah SWT tak diampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah SWT boleh mengampunkan hak lain-lain kepada sesiapa yang dia nak. Syirik, hak tu tak boleh, dia tak ampun. Ni maknanya hak syirik lah. Orang syirik tak boleh. Mana hak selain daripada tu dia boleh. Itu maknanya orang yang ditahan oleh Quran. Mana orang yang ditahan oleh Quran tu gitu. Ataupun orang yang ditahan oleh Quran tadi, hak dalam ayat tadilah kata fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mereka, kepada mereka tidak berguna syafaat sesiapa pun yang nak beri syafaat, walaupun nabi. Adalah hak tu hak Quran. Maknanya Allah SWT tahu lah tu siapa. Jadi kira-kiranya mengikut hadis-hadis yang banyak, ayat Quran apa ni, secara umumnya, secara keseluruhannya memberi faham kepada kita bahawa orang yang ditahan oleh Quran itu maksudnya orang kafir, hak musyrik. Sebab kita mengikut kita ahli sunnah wal jamaah, orang itu kalau Islam walaupun apa kata tadi lah, seberat biji sawi iman, akhirnya dia keluar juga. Akhirnya dia keluar juga dari neraka kalau dia masuk neraka. Dia tidak akan kekal dalam neraka. Itu orang Islam kelebihannya. Sebab itulah yang disuruh gomo sangat dakwah tu. Walaupun ada khilaf di antara ulama sebelum pada ni, panjang dah kita bincang. Masalah ada kau kekal ataupun suruh neraka ni kekal atau tidak, panjang dah bincang dulu. Tetapi kalau kita tengok ni reka cerita tak saya ulas semula dah dulu tu, kalau kita tengok apa Nabi SAW gomo gitu tak jadi orang tidur pergi dakwah orang kafir puluh-puluh kali. Kadang-kadang seorang-seorang tu pergi jumpa secara peribadi, ajak masuk Islam, suruh pula sahabat pula gomo. Kalaulah akhirnya masuk dalam syurga belaka, tak perlu gomo gitu mau. Apa ya dia siapa menangis-nangis. Ini menunjukkan bahawa dengan sebab tidak Islam itu boleh kekal dalam neraka. Seterusnya seperti tadi juga. Seperti tadi juga. Dan hadis Anas ni baru ni kita sudah jumpa dah. Cuma lafaz dia sedikit berbeza dengan yang dulu, iaitu Ummu Harithah. Namanya Rubai'. Dia telah pergi kepada Rasulullah SAW ketika mana anak dia Harithah mati dalam perang Badar. Kena apa dia? Kena anak panah sesak. Kalau kita kata peluru sesak, mana tak tahu siapa dia yang panah, tak tahu kena, matilah anak dia. Dia pun kata, pergi jumpa dengan Rasulullah, engkau kan memang tahu, kata dia, betapa kedudukan Harithah itu di hatiku. Mana saya benar aku kepada Harithah ni, tak boleh nak royak lah. Tapi kalau dia ni masuk surga, tak apa, aku tak akan jerit, tak akan menangis. Tapi kalau dia ni tak masuk surga, kamu akan tengoklah apa akan ku buat. Mana dia akan menangis, dia boleh jadilah dia tak saya makan atau tak lagu mana, boleh jadilah. Tapi dia tak buat, cuma dia kata lah. Apakah maknanya Islam membenarkan seseorang tu buat gitu? Itu makna meratap, membenarkan? Tidak benar. Tetapi ini didorong oleh perasaan dia. Tidak benar, didorong oleh perasaan dia. Satu. Yang kedua, boleh jadi pada masa tu hukum larangan meratap ini yang kuat, yang tegas belum ada lagi. Cuma larang gitu-gitu, larang gitu-gitu. Dengan sebab itu ada dalam hadis dulu kita jumpa dan dalam Bukhari ini juga, perempuan tu dia berjanji nak pergi jerit di rumah keluarga. Nabi SAW benar dia pergi. Itu ulama-ulama kata pada ketika belum kuat lagi larangan meratap itu. Adapun kemudian tak boleh sama sekali. Wah, kira-kiranya ni pada masa itulah. Nabi SAW pun kata, kamu hilang akal kau, habilti. Baru ni dia sebut aw habilti,
Ataupun Wahabulti, baru ni muka surat sebelah ni ya, 970 ada dah kata dia. Kamu hilang akal kau, kata dia. Surga ni ingat kesal, banyak surga ni. Lepas tu anakmu ni duduk dalam syurga Firdaus yang tertinggi. Nak susah apa? Lepas tu cuma dalam riwayat yang dulu tak ada sebut ni. Anas juga yang meriwayatkan pada muka surat 970 tu. Tapi tak ada sebut semua ni. Hak kemudian sini ada sebut. Sebab kadang-kadang seseorang tu dia cerita, muka dia ni ngajar semua. Anas ni tu guru. Kadang-kadang cerita tu ringkas, kadang-kadang cerita panjang sikit begitu. Dia kata satu pagi saja fi sabilillah seseorang tu berjuang di jalan Allah, ataupun sepetang saja seseorang tu berjuang di jalan Allah, sepagi saja. Lepas tu anakmu ni mana kira-kira je bukan sepagi, bukan sepetang. Maknanya gitu. Kalau sepagi sepetang saja pun itu lebih baik lagi daripada dunia dan segala isinya. Yang ni dari segi nilai pahala dia tu, balasan yang akan diberikan kepada dia tu lebih baik lagi daripada dunia dan segala isinya. Tak boleh nak ayat suk lah tu, dia buih suk lah. Dunia ni nak boleh ke tanah sekeping tu puluh-puluh ribu, dah beratus ribu, dah setengah-setengah tempat. Nilai tu kan, nilai. Lepas tu tak boleh nak susah kan, sepanjang hayat boleh sebanyak mana je, buat kerja tak bolehnya sebanyak mana. Itulah nilai dunia. Belum habis lagi, sikit je. Ni seluruh dunia dan segala isi. Sebab itulah orang-orang yang nampak hak ni tak usin dah. Sebab itulah ni hadis ni kita berriqaq. Mana kita rasa dunia ni tak ada gapo dah. Tak ada lebih. Kita faham molek dunia ni. Itu tujuan hadis-hadis ni mari dalam kitab berriqaq. Tempat letak. Maknanya kalau dalam dunia ni tempat letak busur anak panah tu, tempat letak tu lebih-lebih kurang gitu je. Tempat letak cacai kau, letak melentang kau, tempat letak tu kalau dalam dunia ni tak ada nilai. Tempat yang orang letak luar rumah, tepi-tepi gitu, hak tu pun lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Usah kau tempat tidur, usah kau tempat rehat, tempat tu sikit. Ataupun setengah ulama mengatakan qab ni maknanya sepanjang tu, seluas itu, seluas busur panah. Kita kata sepanjang ni, seluas ni, nilai dia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nilai kita nak faham lagu mana, tak payah nak faham tu. Dia masalah nilai ni, dia tak serupa satu tempat dengan satu tempat dalam dunia ni pun berlaku lagu tu dah. Kita kata setengah-setengah tempat tu tanah mereka murah ya. Tapi kalau di bandar-bandar besar, metropolitan, kita kata kira cekah. Hak tu pun berapa? Tengok dalam dunia tu pun beza dah. Lepas tu hak ni bukan dunia ni, dalam syurga. Sebab tu kata walaupun sejekah, berapa jekah je busur tu, 3 jekah, 4 jekah, lebih baik lagi daripada dunia dan segala isinya. Kalau nak kira nak beli, kalau kira nak tukar segala dunia dan segala isinya, tak boleh lagi, tak boleh lagi. Mana betapa bernilai. Nak mana anak batu dia tu pun mata, bukan anak batu semua dalam dunia ni. Anak batu pasir dia tu pun mata berkilat-kilat. Mata tu bukan mata dalam dunia ni, mata dia tu ada mata sebutir tu pun kaya-kaya dah orang. Macam mana nak nilai? Tak usah kira lah tanah dia tu baunya macam mana. Kita ni penuh dengan cacing, penuh dengan ulat. Tanah tanah dia tu lah kalau semberbak baunya. Tak payah main muzik. Kita ni kena bayar. Berapa banyak kena bayar nak buat satu-satu apa nama ni, konsert ke gapo ke, kita kata bukan main persiapan je nak suruh comel tu. Lapunya lilak kau ni, lilak kau ni, berapa banyak belanja. Tak payah sana semua tu. Pokok kayu, deruangi dia tu pun jadi muzik. Nak lagu mana hak sedap.
ada berlaku. Pendek kan? Tak boleh nak fikir, tak boleh nak fikir. Sebab itulah dalam hadis dia katakan, disebutkan dalam hadis yang lain, aku telah sediakan untuk hamba-Ku ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Kalau kata sedak tak mana kan? Tak pernah. Tak boleh nak payah. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Lagu tu nikmatnya. Kalaulah salah seorang ahli syurga, perempuan ahli syurga tu jenguk ke dunia, perempuan ahli syurga tu jenguk ke dunia, jadi cerah habis bersinar langit bumi ni, lebih pada matahari lah mana kita kata, cerah bersinar. Tapi kalau matahari tu panas, kalau duduk dekat tu panas ni, duduk mana nak comel, tak boleh nak bayar. Ahli syurga ni dia sebut di sini, nisa ahli jannah ni tidak semesti bidadari. Ahli syurga, orang dunia pergi dalam syurga pun lagu tu juga jadinya. Bahkan dalam hadis-hadis disebutkan orang dunia ni, perempuan dunia ni apabila masuk dalam syurga, dia lebih lagi daripada bidadari, lebih lagi daripada bidadari. Bidadari itu jadi pembantu dia, bidadari. Walaupun huduh setara mana, cacat macam mana pun dalam dunia, apabila masuk dalam syurga, dialah yang lebih, yang menjadi tuan. Lepas tu penuh langit bumi ni bau wanginya. Bau tu dia. Kalau dia jenguk saja tu, bukan dia mari, dia jenguk saja, semerbak bau. Kita tanam bunga lah begitu begini, percik air wangi lah nak suruh bau. Tak. Dia sendiri tu, tubuh dia tu, diri dia tu bau tak. Tak boleh nak bayar, sebab tu kata tak nak bayar. Dalam dunia ni tidak lagu tu. Kelubung dia tu, kain kelubung dia lebih baik lagi daripada dunia dan segala isi dunia. Tak boleh nak bayar. Lagu mana kain kelubung? Mahal gitu mau. Comel lagu mana? Tak boleh nak bayar. Dalam dunia tak ada lagu tu. Begitulah nak ceritanya dalam hadis ni, betapa keistimewaannya, betapa indahnya, lebihnya syurga itu. Seterusnya hadis yang satu lagi, Nabi SAW kata tak akan masuk ke dalam syurga. Orang tu ahli syurga dah, tapi dia tak akan masuk ke dalam syurga kecuali ditunjukkan dulu kepada dia. Ditunjukkan ni pada ketika mana? Berdasarkan hadis-hadis, sama ada ulama buat kesimpulan dekat nak mati, tunjuk. Yang kedua, ada juga pendapat yang mengatakan dalam kubur, tunjuk. Dalam kubur. Dua tempat itulah dalam kebanyakan hadisnya disebutkan dua tempat tu. Ni tunjuk, ni lah tempat nerakanya. Kalau kamu buat jahat, tapi kamu tidak buat jahat, maknanya kamu tak pergi situlah, tapi ditunjuk, tunjuk. Kalau kamu buat jahat, kalau kamu buat tak molek dulu semasa hidup dulu, inilah tempat kamu. Tapi mujur kamu tak buat lagu tu, maka kamu tak masuk situlah. Tapi tunjuk tu. Supaya apa? Supaya dia lebih berasa, lebih bertambah syukurnya. Sebab orang ni kalau dia tidak tahu hak berat, dia tidak akan tahu hak ringan. Kalau dia tidak tahu hak uduh, dia tidak tahu hak comel. Kalau dia tidak tahu hak sakit, dia tidak tahu hak sedap. Sebab tu tujuan tunjuk, supaya dia berasa nikmat Allah SWT bagi tu betapa besarnya. Barulah dia berasa bila tunjuk tak molek tu. Dan kepada ahli neraka, tak ada seorang pun ahli neraka, dia kata, melainkan akan ditunjukkan kepadanya tempat duduknya di syurga kalau dia buat baik. Ni kalau mu buat baik dulu, sinilah tempatmu dalam syurga. Tapi kamu tidak lagu tu. Betapa kesalnya dia, betapa kesalnya dia, bertambah-tambahlah kesal dia tu, sedih dia tu. Itu tujuan. Itu satu bentuk penyiksaan juga, satu bentuk penyiksaan juga terhadap orang-orang yang buat jahat. Ini di mana? Sama ada dekat nak mati ataupun dalam kubur. Sekat itulah dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.
Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha